Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar berkenaan bab 9 iaitu bab yang terakhir dalam matematik tingkatan 3 KSSM iaitu garis lurus. Kita lihat standard pembelajaran. Pelajar akan dapat menyatakan persamaan garis lurus. Bila kita tengok persamaan tu, kita akan dapat agaklah macam mana rupa kita punya graf. Seterusnya kita akan membuat pengiraan kecerunan, pintasan Y dan juga membuat penyelesaian masalah berkenaan garis lurus. Seterusnya, jika kita lihat antara 4 graf ini, kita sudah pasti dapat mengenali graf bagi garis lurus iaitu rajah 1. Seterusnya, kita lihat persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus ni, dia terdapat 2 persamaan iaitu persamaan arm dan juga persamaan dalam bentuk pintasan. Bagi persamaan garis lurus dalam bentuk arm, kita kena ingat Y sama dengan MX tambah C. M ni refer kepada kecerunan manakala C merupakan pintasan Y. Kita tengok contoh yang dekat bawah ni. Y sama dengan 3X tambah 6. Jika kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan arm ni, kita dapat keluarkan maklumat berkenaan M. Jadi M ni adalah, M bagi persamaan ini adalah kita lihat nombor yang berada di sebelah huruf X. M sebelah X, yang sebelah huruf X ni adalah 3. Kita tengok nilai C pula, ataupun yang terdapat hanya satu nombor. Satu nombor saja, 6 lah. Jadi C sama dengan 6. Untuk persamaan yang kedua, sama juga konsep dia. Kita tengok nombor yang berada di sebelah X. Itu adalah M lah. Kat sini kita tengok negatif 2. Untuk pintasan Y pula ataupun C adalah negatif 4. C sama dengan negatif 4. Kita tengok pula persamaan dalam bentuk pintasan. Dia akan dapat dalam format macam ni lah. X bahagi A tambah Y bahagi B sama dengan 1. X per A. A ni kita akan ambil sahaja nilai di pintasan X ni. Maksudnya kalau sini 4, kita akan dapat X per 4. Tambahkan dengan Y per, per ni contohnya kat sini 10. B ni 10, jadi 10. Kita akan samakan dengan 1. Seterusnya kita lihat penentuan bagi kecerunan. Cara untuk mengira kecerunan, terdapat 2 formula lah. Sama ada dia bagi dalam bentuk titik X2, Y2, X1, Y1 ni kita masukkan dalam formula dan kita dapat kirakan lah. Yang keduanya adalah dalam bentuk pintasan. Untuk formula ni, pelajar boleh ambil terus nilai di pintasan Y. Contohnya nilai Y dia, kalau kat sini dia bagi Y. So kita letakkan Y, X pula, kat sini X lah. Macam tu sahaja. Tapi untuk formula kecerunan yang melibatkan pintasan, kita kena includekan dia punya nilai negatif. Seterusnya kita lihat contoh. Dia kata tentukan kecerunan. Kecerunan adalah nilai M, manakala pintasan Y adalah C. Sebelum kita proceed, saya nak tunjukkan di mana M tu dalam kita punya graf sebenarnya. Katakanlah ni kita punya graf. M ni kita punya kecerunan kan. Maksudnya kalau kecerunan kita positif, nilai M dia positif lah. Kalau kecerunan negatif, macam ni, kita akan dapat nilai M yang negatif. Pintasan Y ni di mana? Apabila graf kita bersilang di atas paksi Y, kita akan dapat di sini nilai dia. Nilai kepada C. Yang untuk persamaan ni pun sama. Graf garisan garis lurus yang bersilang di paksi Y itu dipanggil pintasan Y. Boleh kita proceed lah kepada kita punya contoh. Dia kata tentukan kecerunan M dan pintasan Y bagi garis lurus. Kalau kat sini dia soalan dia nak nilai M dengan nilai C je sebenarnya. M untuk persamaan ini kita akan dapat 2. Jadi untuk nilai C 9. Kita boleh ambil teruslah maksudnya. Kita tengok pula persamaan yang ini.
Dia kata 3y sama dengan negatif 2x tambah 12. Okey, untuk persamaan yang macam ni, kita tak boleh ambil terus dia punya nilai m dengan nilai c. Kita kena jadikan dulu persamaan ni dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay, jadi kita akan bahagikan 3, bahagi 3 dan bahagi 3. 3y bahagi 3 sama dengan negatif 2 bahagi 3x tambah 12 bahagi 3. Okay, 3 bahagi 3 kita akan dapat 1 lah, tapi kita akan tulis y sahaja. Okay, yang ni kita boleh salin terus. Yang ni 12 bahagi 3 kita akan dapat 4. Jadi nilai m bagi persamaan ini adalah negatif 2 per 3. Nilai bagi c pula adalah 4. Seterusnya kita lihat contoh 2. Dia kata, nyatakan nilai H bagi graf garis lurus di bawah. Nyatakan alasan untuk jawapan anda. Jadi kat sini, nilai H ni, dia kata Y ni sama dengan H. Okay, Y ni dia bagi siap-siap dah akan sama dengan H. Okay, Y sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Kita tengok. Dia bersilang di atas titik Y sama dengan berapa. Kalau kita tengok sini, Y, nilai Y dia adalah 6. Nilai Y dia 6. Nilai Y dia 6. Jadi, Y sama dengan 6. Okay, disebabkan Y sama dengan H, jadi H akan sama dengan 6. Okay, apa yang kita boleh kita buat alasan dia? Kita katakan okay, H sama dengan 6 kerana terletak 6 unit dari paksi X. Kita boleh katakan macam tu. Okay, next kita tengok soalan B. Dia bagi situasi X ni sama dengan H. X sama dengan H. Okay, apakah nilai X bagi garis lurus ini? Kalau kita tengok, okay, dia bertindan atas titik ni lah, titik P, titik, dia tak ada nama sini, titik Q. Okay, kita tengok nilai X dia 4. Okay, maksudnya konsisten lah 4X akan sama dengan 4. Okay, disebabkan H ni sama dengan X, jadi H akan sama dengan 4 juga. Okay, kalau untuk yang macam ni, kita boleh bagi alasan H sama dengan 4 kerana terletak 4 unit dari paksi Y. Okay, seterusnya kita lihat contoh 3. Dia kata tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ataupun kita kata ini adalah persamaan dalam bentuk pintasan dan juga Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C ini adalah persamaan garis lurus dalam bentuk kita tukarkan dulu persamaan ni dalam bentuk yang dia nak ni lah, dalam bentuk pintasan contohnya. Okay, untuk dalam bentuk pintasan, apa yang pelajar kena buat ialah step yang pertama, okay, kita tengok yang nombor belakang ni. Disebabkan nombor belakang dia kena sama dengan 1, tapi nombor belakang kita ni tak sama dengan 1. Jadi kita tukarkan dia, okay, kita bahagikan dia, bahagi 12. Yang lain pun kena bahagi 12 juga. 12 bahagi 12 kita akan dapat 1. Okay, 2 bahagi 12. Okay, kita kecilkan dengan sifir 2. 2 bahagi 2, 1. 12 bahagi 2, 6. Jadi, X per 6. Tambah. Okay, 3 ni kita bahagikan dengan sifir 3. 3 bahagi 3, kita dapat 1. 12 bahagi 3, kita akan dapat 4. Jadi, Y per 4. Okay, macam ni je lah kita punya persamaan dalam bentuk pintasan. Okay, kita buat pula dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita tukarkan X ni ke belakang. Kita akan dapat 3Y sama dengan negatif 2X tambah 12. Okay, macam mana kita nak buang 3 ni? Kita bahagikan dengan 3 bahagi 3 bahagi 3. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 4. Okay, selesai untuk soalan A. Untuk soalan B pula, untuk kita dapatkan persamaan dalam bentuk pintasan ni, kita akan bahagikan semua nombor ni dengan nombor yang sama dengan nombor selepas sama dengan ni. Ya, 3X ni kita akan bahagikan dengan 15. 5Y ni kita akan bahagikan juga dengan 15. 15 ni bahagi 15 lah. Okay, sebab dalam matematik kan, dia bersifat adil. Kalau sebelah kiri ni kita bahagikan dengan 15, sebelah kanan pun sama. Okay, jadi kita kecilkanlah 3 dengan 15 ni.
Okay, 3 dengan 15 ni ada dalam CV3. Jadi kita bahagikan 3 ni dengan 3. Okay, 3 bahagi 3 kita akan dapat 1. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. Jadi X per 5. Tolakkan dengan 5 dengan 15 ada dalam CV5. 5 bahagi 5 1. 15 bahagi 5 3. Jadi kita akan dapat Y tolak 3 sama dengan 15 bahagi 15 1. Selesai. Kita selesaikan, kita tukar bentuk ni, bentuk persamaan ni kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, kalau teacher suka untuk hilangkan yang negatif ni. Jadi kalau yang macam ni kita tukar X ke belakang. Kalau untuk soalan ni teacher nak tukar Y ke belakang. Okay, jadi kita akan dapat 3X tolak 15 sama dengan 5Y. Okay, kita nak tukar tempat lah. Y ni biar ke depan. Maksudnya 5Y sama dengan 3X tolak 15. Kita kecilkanlah. Kita jadikan persamaan ni hanya 1Y. Jadikan dia, kita bahagikan dengan 5. Okay, kita akan dapat Y kat sini. Yang ni 3 per 5X. Yang ni kita akan dapat negatif 3. Okay, itu sahaja. Okay, kita masuk kepada soalan penyelesaian masalah. Okay, kalau untuk soalan ni, penentuan titik pada garis lurus, dia punya situasi adalah okay, dia nak tentukan sama ada titik yang diberi ni, contohnya adalah graf awak ni. Okay, graf ni, dia pun bagilah satu titik. Dia suruh tentukan, okay, adakah titik XY, contohnya XY ni berada di atas, berada di sini ataupun di sini ataupun di sini. Kita kena tentukanlah macam mana nak tentukan. Okey, jom kita tengok cara dia. Okey, kat sini kita boleh gunakan maklumat yang dia bagi. Dia kata tentukan titik P. Sama ada titik P ni berada atas garis lurus ni ke tak. Okey, apa yang kita kena buat ialah, okey, kita tengok dekat titik P ni dia ada nilai X dan nilai Y. Okey, nilai X dan nilai Y ni kita akan masukkan dalam persamaan ni lah. Okey, Y ni kita akan letak 8. 3, kita akan ambil yang dia bagi itulah 2 tambah 2. Okay, kita kirakan yang belakang ni. Okay, 3 darab 2, 6, 6 tambah 2, 8. Okay, jika kita lihat nilai Y yang diberi dengan nilai Y yang kita kira ni sama. Jadi, kita boleh katakan titik P terletak pada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 2. Kita boleh katakan macam tu. Okay, kita lihat pula soalan yang B. Okay, untuk soalan ni, sama juga konsep dia. Ni nilai X, nilai Y. Okay, kita masukkan nilai X dan nilai Y ni dalam persamaan ni. Jadi, 3, negatif 4, tolak 2, 2. Sama dengan 12. Okay. 3 darab negatif 4, negatif 12, tolakkan dengan 4. Kita akan dapat negatif 16 lah. Okay, negatif 16 ni dia tak sama dengan 12. Jadi, kita boleh katakan titik P tidak terletak pada garis lurus Y, terletak pada 3X tolak 2Y sama dengan 12. Okay, kita boleh tulis macam tu. Okay, seterusnya perkaitan garis selari dengan garis lurus. Okay, bila dikatakan garis selari, contohnya akan ada satu lagi garisan. Okay, bila ada tanda ni pula, dia menunjukkan bahawa dua garis ini adalah selari. Okay, apakah perkongsian nilai bagi garis selari ini? Okay, kita boleh katakan nilai kecerunan bagi garis lurus RS ni akan sama dengan kecerunan bagi garis lurus PQ. Kita tambahlah nama garis lurus yang selari satu lagi ni adalah PQ. Jadi kecerunan dia akan samalah. Okay. Kecerunan bagi RS akan sama dengan kecerunan PQ. Nilai dia sama. Contohnya ni 3, kita boleh gunakan nilai 3 tu dalam garis lurus PQ ni jugalah. Okay, dia ada kata kat situ, garis lurus yang mempunyai
yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Kita tengok contoh, dia kata tentukan sama ada garis lurus y sama dengan 3x tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6x tolak 2y sama dengan 3. Okey, teacher kata kalau garis selari, dia akan berkongsi nilai M. Nilai M dia samalah maksudnya. Okey, kalau untuk persamaan ni, kita boleh tahulah nilai M dia 3. Okey, untuk persamaan yang ni, kita tak tahu apa nilai M dia. Sebabnya dia bukan lagi dalam bentuk persamaan Jadi kita tukarkan dulu persamaan ni kepada persamaan tolakkan dengan 9 sama dengan 2y. Okay, macam mana nak buang 2 ni? Kita bahagikan dengan 2, bahagi 2, bahagi 2. So kita akan dapat 6 bahagi 2, kita akan dapat 3x tolak 9 per 2 sama dengan y. Okay, kalau kita tengok, kita tukar tempat dia lah. Kita buat y sama dengan 3x tolak 9 per 2. Kita tengok nilai M dia 3. Jadi kita boleh katakan garis lurus y sama dengan 3x tambah 5 adalah selari dengan garis lurus y sama dengan 3x tolak 9 per 2. Okey, kalau dia kata dia nak nyatakan sebab, awak kena bagi tahulah. Okey, kerana mereka mempunyai nilai kecerunan yang sama iaitu 3. Okey, boleh kata macam tu. Okey, next kita tengok contoh 5. Diberi bahawa garis lurus 4x tambah 3y sama dengan 18 adalah selari dengan garis lurus 2x tambah hy sama dengan 20. Kita hitung nilai h. Okay. Disebabkan dia keywords dia adalah selari, jadi M dia mesti samalah. M sama. M1, M2. Okay, jadi kita tukarkan dulu persamaan ini dalam bentuk persamaan Okay, kita buat 3y sama dengan negatif 4x tambah 18. Okay, untuk dapatkan y sahaja, kita bahagikan dengan 3 semua. Tambah, okay, 18 bahagi 3, kita akan dapat 6 lah. Okay, nilai M dia yang ini. Okay, yang ini deh. Okay, seterusnya kita tukarkan dulu persamaan ni kepada y sama dengan mx tambah c. Jadi macam mana kita nak buat? Sama juga konsep macam tadi, tolak 2x tambah 20. Okay, kita bahagikan dengan x, kita bahagikan dengan h sebab kita nak buang h tu kan. Okay, h. Kita akan dapat y sama dengan negatif 2 per h x tambah 20 per h. Okay, disebabkan fokus kita hanya kepada kecerunan, sebab dia kata selari kan, so, kita fokuskan, kita bandingkan yang M sahaja. Sebab dia kata selari kan, jadi dia mempunyai nilai yang sama lah. Okay, negatif 4 per 3 kita sama dengan 2 per H. Okay, jadi bila dapat macam ni, kita darab silang je lah. Darab silang, kita akan dapat negatif 4. Darab silang ke sini, ini pun ke sini. Negatif 4 darab H sama dengan negatif 2 darab dengan 3. Kita akan dapat negatif 6. Ini negatif 4 per H. Okay. Untuk kita dapatkan H saja, kita bahagikan negatif 6 ni dengan negatif 4. Okay. Negatif bagi negatif, positif. Kita akan dapat, bila kita kecilkan 6 dengan 4 ni, kita akan dapat 3 per 2. Okay. Maksudnya nilai H kita adalah 3 per 2. Okay. Next, kita tengok penentuan persamaan melalui suatu titik. Okay. Macam mana kita nak hasilkan satu persamaan melalui titik? Okay. Untuk kat sini, dia bagi tentukan persamaan garis lurus dengan kecerunan 1 per 2 dengan melalui titik ni, titik P. Okay. Dia dah bagi nilai X iaitu 6, Y iaitu 8. Okay. Untuk soalan ni sebenarnya end product dia adalah Y sama dengan MX tambah C. Macam mana kita nak jadikan Y MX tambah C ni? Okay. Nilai bagi kecerunan dia dah bagi. Okay. Untuk X dengan Y ni kita tak perlu kira lah. Okay. Yang maklumat yang
tak lengkap lagi adalah nilai C. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai C ni? Kita guna formula ni untuk kita cari nilai C. Sebab dia dah bagi nilai M, dia dah bagi nilai X, dan bagi nilai Y. Okay, untuk Y ni, kita ambil yang 8 ni lah. 8 sama dengan 1/2 darabkan dengan nilai X tu 6. Okay, tambahkan dengan C. Okay, yang ni 2 bahagi 2 dapat 1, 6 bahagi 2 dapat 3. Jadi 8 sama dengan 3 tambah C. Okay, untuk dapatkan C sahaja, kita tukar tempat 3 ni daripada kanan ke kiri. Kita letak 8 tolak 3 sama dengan C. Jadi, kita dah dapat nilai C. Nilai pintasan Y ni. Nilai M dia dah bagi. Jadi, untuk hasilkan persamaan ni, ataupun untuk menjawab soalan ni, kita buat Y sama dengan 1/2. Okay, nilai M kan 1/2. 1/2 X tambah, kita ambil nilai C yang kita kira ni. Dengan 5. Okay, itu saja. Okay, contoh yang ke-6. Kat sini kata, tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberi dan melalui titik P. Okay, kat sini dia bagi, dia kata garis selari. Maksudnya, kat sini ada 2 garisan lah. Okay, 2 garisan. Okay, untuk salah satu garisan ni, garis lurus ni, dia dah bagi persamaan. Maksudnya, okay, persamaan bagi garis lurus yang ni adalah Y sama dengan 3X tambah 9. Okey, untuk satu lagi, dia tak bagi persamaan. Tapi dia bagi melalui satu titik. Iaitu titik 27. Contohlah ni. Okay, apa yang boleh kita ambil? Okay, apa yang boleh kita keluarkan maklumatnya? Sebab dia kata selari kan. Jadi, M untuk garis lurus yang ini, kita akan guna 3 juga. Okay, maknanya kita tak kena kira lah kecerunan. Pun disebabkan nak cari persamaan, kita kena cari nilai M dan nilai C. Okey, nilai M kita dah settle. Untuk C pula, kita masukkan dalam formula Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan 7. M kita dah dapat 3. X adalah 2. Dan kita nak cari C. Okay, 7. 3 darab 2, 6 tambah C. Okay, macam mana kita nak dapatkan C sahaja? Kita tolakkan 6 ni dengan 7. 7 tolak 6 lah. Kita akan dapat C dia 1. Jadi, untuk persamaan yang selari dengan Y sama dengan 3X tambah 9 ni adalah Y sama dengan, kita ambil 3. X tambahkan dengan 1. Okay, itu sahaja untuk soalan A. Untuk soalan B pula, kita gunakan maklumat yang sama iaitu M. Nilai kecerunan dia. Okay, kita kirakan nilai C. Guna formula Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan 4. M sama dengan negatif 2. X adalah negatif 3. Tambahkan dengan C. Okay, jadi 4 negatif 2 darab negatif 3. Kita akan dapat 6 tambah C. Okay, untuk dapatkan C saja kita tukar tempat daripada 6 dari belah kiri, belah kanan ke belah kiri. 4 tolak 6. Okay, duit ada 4 ya, hutan ya. Kita akan ada lagi hutan 2 ria. Jadi, kita punya persamaan yang selari dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 7 ini adalah, nilai M dia samalah. Kita ambil negatif 2X. Okay, nilai C dia adalah negatif 2. Okay, itu sahaja. Kita tengok soalan yang seterusnya. Contoh 7. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik. Okay, dia bagi titik sahaja. Dia tak bagi nilai M. Jadi kita boleh kira lah. Macam mana kita nak kira? Kita gunakan formula Y2 tolak Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Okay, kita jadikan yang ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, Y2 kita adalah nilai dia negatif 4. Kita tolakkan dengan Y1 iaitu 6. Bahagikan dengan X2. X2 kita adalah 3. Tolakkan dengan X1 negatif 2. Okay, negatif 4 tolak 6. Hutang RM4, hutang pula RM6. Jadi hutang RM10. Okay, 5 tolak negatif 2. Tolak dengan tolak akan jadi tambah. Jadi 3 tambah 2 jadi 5. Kita akan dapat negatif 2. Okay, jadi M dia adalah negatif 2. Okay, macam mana kita nak kira nilai C? Okay, kita boleh ambil mana-mana titik lah. Okay, dia akan hasilkan
nilai C yang sama. Kita guna titik yang depan ni lah. Okay, negatif untuk Y ni kita akan ambil 6. Okay, M ni kita ambil nilai M yang kita kira ni lah, negatif 2. X adalah negatif 2, tambahkan dengan C. Okay, negatif darab negatif akan jadi positif, tambah C. Okay, macam mana nak dapatkan C sahaja? 6 tolak 4, jadi 2. Okay, pelajar boleh cubalah untuk kirakan nilai C bagi titik yang ni. Kita dah kira yang melalui titik negatif 2, 6. Okay, adakah dengan titik 3, negatif 4 ni dapat hasilkan C yang sama? Dia sepatutnya sama dah. Sepatutnya sama dah. Okay. Persamaan garis lurus yang terhasil ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Okay, yang terakhir, penyelesaian masalah yang terakhir, dia kata penentuan titik persilangan bagi dua garis lurus. Titik persilangan ni akan terhasil apabila ada dua garis lurus yang bersilang. Katakanlah ni garis lurus yang pertama, okay, akan ada garis lurus yang kedua, yang berlaku persilangan adalah di sini. Okay, dekat sini ni, disebabkan kata titik persilangan, dia akan menghasilkan koordinat lah, satu koordinat iaitu X dan Y, nilai X, nilai Y. Okay, kita boleh tentukan titik persilangan ni melalui 3 cara lah. Okay, yang pertamanya adalah dengan melukis graf. Dengan melukis graf kedua-dua garis lurus tu. Okay, yang kedua adalah penyelesaian persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okay, kita tengok cara untuk menjawab soalan garis lurus yang melibatkan titik persilangan menggunakan kaedah graf. Okay, untuk kaedah graf ni kita kena tengoklah dia punya formula. Jadikan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, bila dah dapat macam ni, persamaan macam ni, kita masukkan nilai X. Maksudnya kita tentukan dulu nilai X berapa. Okay, kalau untuk soalan ni, dia ambil negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, dengan nilai X ni, kita masukkan dalam persamaan ni untuk dapatkan nilai Y. Kita gantikanlah negatif 2. X ni kita ambil negatif 1. Okay, tambahkan dengan 5, akan dapat 7. Okay, sama jugalah untuk 0, kita gantikan kat sini, kita akan dapat nilai Y. Okay, konsep untuk dapatkan jadual ni, maklumat dalam jadual ni, kita apply juga dekat persamaan yang satu lagi. Okay, lepas tu kita buatkan paksi, kita plotkan dulu. Okay, satu garis lurus yang pertama ni, kita akan dapat yang macam mana. Untuk garis lurus yang kedua ni, kita plotkan, kita akan dapat macam mana. Okay, bila kita temukan titik-titik tu, kita akan dapat satu titik persilangan. Okay, kalau kat sini dia dah buat siap-siap lah. Titik persilangan adalah 3, negatif 1. Okay, jom kita tengok macam mana nak selesaikan titik persilangan bagi garis lurus ni menggunakan kaedah penggantian. Okay, dekat sini dia bagi dua persamaan lah. Dia bagi persamaan 2X tambah Y sama dengan 5. Okay, dia bagi persamaan yang satu lagi, X tambah 2Y sama dengan 1. Okay, macam mana nak jadikan dia kaedah penggantian? Okay, persamaan yang pertama ni kita jadikan dia persamaan 1. Yang kedua ni kita jadikan persamaan kedua. Okay, kita pilih salah satu persamaan ni untuk kita jadikan dia persamaan 3. Kalau teacher akan ambil yang bawah ni lah sebab nampak macam senang sikit. Tapi padahal sama je. Okay, kita akan jadikan X sama dengan negatif 2Y tambah 1. Kita jadikan dia persamaan yang ketiga. Okay, untuk menghasilkan persamaan yang ketiga ni, kita kena jadikan Y atau X yang perkali dia 1 saja. Kalau untuk yang 2 ni, kita kena bahagi 2 lah pula untuk kesemua nombor ataupun huruf. Okey, lepas dah dapat persamaan yang ketiga ni, yang X ni kita gantikan dalam persamaan ni. Kalau teacher akan ambil 3 dalam 1. Jadi, saya akan ambil X ni, X yang belakang ni, kita masukkan dalam yang ini. 2, X ni kita gantikan, negatif 2Y tambah 1. Tambah Y, okay. Yang ni 2X kan, X ni kita ambil yang ni, tambah 2, sama dengan 5. 2 darab negatif 2, kita akan dapat negatif 4, Y tambah 1 darab 2, kita dapat 2 tambah Y sama dengan 5. Bila dah dapat persamaan macam ni, kita letak setempat. Maksudnya Y letak belah kiri, yang ada nombor sahaja letak belah kanan. Okay, kita satukan negatif 4Y tambah Y sama dengan 5 tolak 2. Negatif 4 tolak negatif 4 tambah 1.
hutang RM4, bayar RM1. Kita ada lagi hutang RM3. Okay, 5 tolak 2 jadi 3. Untuk dapatkan Y sahaja, kita akan bahagikan 3 dengan negatif 3. Kita akan dapat negatif 1. Okay, kita dah dapat nilai Y. Okay. Macam mana kita nak kira nilai X pula? Kita gantikan je lah. Kita ambil X sama dengan negatif 2 Y tambah 1. Okay. Negatif 2 Y tadi adalah negatif 1 tambah 1. Negatif 2 darab negatif 1, positif 2. Positif 2 tambah 1 akan jadi positif 3 lah. Okay, kita dah dapat nilai X, kita dah dapat nilai Y. Jadi jawapan akhir bagi permasalahan ini ialah 3, negatif 1. Kita jadikan dia dalam bentuk titik. Kita jadikan dia dalam bentuk koordinat. Okay, seterusnya kita tengok kaedah penghapusan. Tentukan titik persilangan bagi, kita tengok contoh yang ke-10. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1 menggunakan teknik penghapusan. Untuk soalan ni, step yang pertama kita tulis dulu dia punya persamaan. Kita letak sama-sama. Okay, untuk kaedah penghapusan ni, pelajar kena tengok perkali kepada persamaan ni. Macam contohnya x ni 2x, yang ni 1x, yang ni 1y, yang ni 2y. Okay, kita kena samakan dulu salah satu perkali ni untuk sama ada x ataupun y. Okay. Jadikan dulu persamaan yang pertama, persamaan yang kedua. Okay, kalau teacher nak buat yang persamaan kedua ni lah, kita darabkan dengan 2 semuanya. Okay, jadi 2 darab x jadi 2x tambah 2 darab 2y, 4y sama dengan 2 lah. 2 darab 1, 2. Okay, ini akan jadi persamaan yang ketiga. Okay, kita pun buatlah persamaan ketiga ni, kita samakan dengan persamaan 1. Okay. 2x tambah y sama dengan 5. 2x tambah 4y sama dengan 2. Okay, kita dah samakan salah satu perkali dia. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita tolakkan. Sebab kita nak buang dia. Sebab tu dia namakan teknik penghapusan. Sebab kita hapuskan salah satu x atau y ni lah. Jadi 2x tolak 2x, kita akan dapat dah tak ada x. Okay, y tolak 4y, kita akan dapat negatif 3y. Okay, 5 tolak 2, kita akan dapat 3. Okay, macam mana dapatkan y sahaja? Kita bahagikan 3 dengan negatif 3. Jadi kita akan dapat negatif 1. Okay, kita dah dapat nilai y. Kita masukkan nilai y yang kita dah kira ni dalam salah satu persamaan. Okay, nilai y yang kita kira ni kita masukkan dalam persamaan yang pertama ni lah. Okay, jadi 2x tambah negatif 1 sama dengan 5. Okay. 2x sama dengan 5 tambah 1. Jadi 2x sama dengan 6. Okay, untuk dapatkan x sahaja, kita bahagilah. 2x ni bahagi 2, 6 bahagi 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Jadi titik persilangan bagi 2 garis lurus ini adalah 3, negatif 1. Okay, itu sahaja untuk contoh ini. Okay, sekian, terima kasih.